Orang Arab ni dia punya style macam orang putih lah. Suami ke siapa ke dia panggil nama lah. Bila kita kahwin orang Arab, kalau nama Hafiz dia panggil ya Hafiz. Walaupun dia umur 16, Hafiz umur 40, ya Hafiz. Dia panggil nama tu ada orang Malaysia dia kahwin dengan orang Arab. Kalau tak salah belah Terengganu tu. Balik rumah lelaki ni lah. Balik rumah lelaki ni, isteri tu panggil nama je kat lelaki dia tu. Jadi mak mentua dia rasa lain. Biasa kita panggil abang, ke kanda ke apa ke, dia panggil nama je. Macam kurang ajar pun tak. Dia memang macam tu. Orang putih pun macam tu juga. Budak kecil, kalau sebelah rumah dia ada orang tua nama Jack, dia panggil Jack ya. Budak 7 tahun, orang tu 90 tahun lah, dia panggil Jack. Hello Jack. Jack ya. Kalau ada hubungan persaudaraan dia panggil uncle, tapi jarang-jarang dia sebut nama aja. Kita orang Melayu ni yang lembut. Lembut. Pak Lang orang lain kita panggil Pak Lang juga. Pak Teh orang lain kita panggil Pak Teh juga. Pak Su orang lain kita panggil Pak Su juga, bukan Pak Su kita, tapi hormat tu tadi. Orang Melayu ni dia hormat tu lebih lembut budaya dia. Bila kenal dengan Arab tu dia macam tak selesa lah. Dia panggil nama je kat kita. Hadis yang ketujuh daripada Abu Ayyub, riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, hadis ni kuatlah kita jadikan sandaran. Sekali peristiwa Nabi SAW keluar, pada seketika matahari telah terbenam, maka baginda terdengar satu suara. Lalu baginda berkata, aku terdengar suara kaum Yahudi sedang disiksa dalam kubur. Ini membuktikan siksa kubur ada. Hadis yang ke-8, yang ni hadis riwayat Abu Hatim dan Turmizi. Kata orang hadis ni dari segi kekuatan dia tu kurang sikit lah, tapi kita tengok apa cerita dia. Apabila seseorang itu dikuburkan, akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam biru. Hitam kebiruan ke, biru kehitaman ke, atau apa yang hitam biru tak tahulah. Boleh jadilah malaikat ni rupa dia tu hitam kebiruan. Dalam hadis ni cakap hitam biru je. Yang satu dikatakan Munkar. Ni baru sebut nama. Dalam hadis yang kuat tadi nama tak sebut. Dalam Quran pun nama tak sebut. Dalam hadis ni baru ada sebut nama. Yang satu dikatakan Munkar, manakala yang lain dikatakan Nakir. Lalu kedua-duanya pun menyoal. Soalan dia sama juga dengan hadis yang kuat tadi. Apa kata kamu kepada lelaki itu yang bernama Muhammad? Ni. Muhammad tu apa yang kamu, pandangan kamu? Terus orang ni pun dia jawab. Orang ni dia akan jawab apa yang dia pernah cakap di dunia. Kalau di dunia ni dia percaya Nabi Muhammad tu utusan Allah, yang tu dah dia jawab. Jadi kalau dia tu orang Hindu ke, dia kata Nabi Muhammad ni bukan utusan Tuhan, dia jawab yang sebaliknya. Jika dia seorang mukmin, dia akan berkata tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu ialah hambanya dan rasulnya. Kedua-dua malaikat itu pun berkata, memang kami sudah tahu yang engkau akan berkata begitu. Mereka tahu dah jawapan tu. Saja tanya lagi je. Maka ketika itu akan dilapangkan baginya kuburnya seluas 70 hasta, serta diterangkan kawasan kubur itu untuknya. Cerita 70 hasta sama dengan hadis tadi. Dilapangkan 70 hasta. Cuma hadis yang tadi dia cerita kehijau-hijauan. Hadis ni dia cerita kawasan tu terang. Kubur dia terbuka 70 hasta, terang. Tapi kita ingat balik, terbuka tu di alam barzah, bukan di alam manusia. Kalau kita korek betul kan nak tengok ni, makam Nabi Muhammad ni dia seluas 70 hasta tak? Kecil tu lah makam tu. Tapi di alam barzah luas. Dia beza. Alam jin, alam manusia, alam barzah, itu semua beza. Alam akhirat beza lagi. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang tidurlah. Dah luas dah kubur, tak rasa risau dah, terang pula, sekarang tidurlah. Lalu mayat itu memohon, bolehkah aku kembali kepada kaum keluarga aku dan harta benda aku, supaya aku dapat memberitahu mereka. Ni nak balik boleh dah ni, nak bagi tahu ni dekat kaum keluarga, anak, isteri, suami yang tinggal semua ni. Kedua-dua malaikat tu berkata, tidurlah. Tak boleh balik dah. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin yang tidak dikejutkan sama sekali, melainkan apabila isterinya berhajat kepadanya, sampailah dia dibangkitkan Allah dari pembaringannya itu.
Tidur tu lena-lena sungguh. Tapi dalam keadaan hidup. Hidup di alam barzah. Kita memang dah mati, tapi di alam barzah tu hidup. Hidup, tidur. Sampailah nanti sangka kala tu terkejut. Oi, masa tu baru datang risau balik. Tapi orang yang kafir, yang munafik tadi duk kena balun. Kena balun. Orang yang baik-baik dia lena. Sekiranya orang itu munafik, maka dia akan menjawab, aku tak tahu. Macam jawapan yang tadi lah. Apa pandangan kamu tentang Nabi, tentang Muhammad? Tak. Nak jawab pun tak berani. Aku dulu hidup ikut cakap orangnya. Orang kata dia bawa agama palsu. Agama palsu lah, ikut orang je dulu. Dia tak berani nak jawab lah. Aku tak tahu. Aku hanya mendengar orang ramai mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengatakan begitu. Ikut cakap orang. Maka kedua-dua malaikat itu akan mengatakan kepadanya, memang kami sudah tahu yang engkau akan berkata begitu. Tahu dah. Saja tanya nak pergi sah je lagi. Kemudian dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka bumi pun akan menghimpitnya sehingga rapuh berkecai-kecai semua tulang temulangnya. Dan dia akan terus menerus disiksa sedemikian rupa sehinggalah dia dibangkitkan Allah dari pembaringannya itu. Sampai hari kiamat esok ni. Jadi golongan etis ni dia bersoal lagi. Dia kata bila korek kubur orang yang jahat-jahat pun tengok tak ada pun tulang rusuk dia bercantum macam tu. Remuk-remuk tak ada pun. Jadi tak betul ni. Kita jawab tadi alam barzah. Alam barzah cerita dia lain. Di alam barzah tu kena apa? Bertembung rusuk sini dengan rusuk sini pun di alam manusia memang tak nampak. Dia benda berlaku di alam barzah. Alam barzah ni alam lain. Dan sebagai tambahannya, tadi kita dah petik kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Kitab dia cerita pasal roh je kitab tu. Kitab Ar-Ruh. Iaitu apabila ada haiwan sakit perut, orang zaman dia tu bawa haiwan tadi ke kubur orang-orang jahat. Jadi haiwan tadi dia dengar siksa kubur tu, dia jadi resah, suhu badan dia meningkat, sakit perut dia hilang. Ibnu Qayyim juga menceritakan kisah sekumpulan orang yang baru menguburkan mayat. Lepas kuburkan mayat, lepas tanam, mereka ni pun sembang-sembang lah dekat satu sudut. Kemudian mereka tengok ada seekor haiwan. Haiwan apa tak dia bagi tahu. Haiwan tadi datang kat kubur tadi, kemudian dia dekatkan telinga dia. Anjing ke, kucing ke, kuda ke tak tahulah. Dia letak telinga, lepas tu dia lari. Sekali dia main lagi. Main lagi, dia dengar lagi, lari balik. Berulang-ulang kali. Jadi boleh jadilah perlakuan haiwan tu macam tu sebab dia terdengar siksa kubur tu. Jadi pelajaran kita malam ni setakat itu sajalah. Cerita pasal siksa kubur apa semua ni akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Jadi kesimpulannya malam ni, daripada hadis-hadis yang kita petik, yang boleh kata semuanya kuat-kuat lah, yang kita tak boleh nak tolak hadis-hadis ni. Tambahan pula yang meriwayatkan dia Bukhari, Muslim. Siksa kubur ni ada ke tidak? Ada. Kita tak boleh agak-agak tak ada kot. Kata ada, orang kata ada kata tak ada. Tak tahulah. Kita mesti tahu ada. Ada. Dua malaikat nak datang ni, betul ke ada? Ada. Dua malaikat tu confirm ada. Tentang nama tu memang ada orang petikai lah. Sebab nama tu tak disebut dalam Quran. Dalam hadis yang kukuh pun tak disebut. Cuma dalam hadis lain yang kurang sikit darjat dia ada disebut nama. Dan orang yang baik. Dan soalan, tentang soalan. Soalan yang dia cerita sini, dia tanya pasal Nabi Muhammad. Mungkin ada hadis-hadis lain yang kita akan jumpa lah. Dia tanya marrok buka ke apa ke, banyak soalan kan. Tapi dalam hadis yang kita sentuh malam ni, dia tanya pasal Nabi Muhammad je. Tanya yang tu je. Kalau jawab yang tu selesai, selamat. Satu soalan je. Apa pandangan kamu tentang ni lelaki tu? Dia kata, dia tu pesuruh Tuhan, Nabi Muhammad. Kita jawab macam tu, kubur kita pun lapang 70 hasta, kehijau-hijauan, terang, dan kita pun lena sampailah hari akhirat. Ditiup sangkatan. Tapi kalau kita ni jenis munafik, kafir pun lagi teruk lah. Bila kita kata siapa dia tu lelaki tu, masa tu baru dia yakin dia betul utusan Tuhan. Tapi dia tak boleh nak cakap dah. Dia kata tak, saya dulu ikut cakap orang kata Nabi Muhammad ni tak betul, saya pun tak terima lah, saya duk agama Hindu lah.
Dia kena apa? Kena penukul. Penukul tadi dia ketuk ke telinga dia, dan dia menjerit sakit tu sampai akan terdengar kepada semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Dia rasanya sekadar itu sajalah. Doa ni nanti saya akan tulis lain, kita lekat. Ya, kita boleh amal. Dan malam ni kita sangat bersyukur lah. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati, ya, bila kita nak jumpa ni mungkar dan nakir dan azab kubur ni. Tapi Allah pilih kita malam ni untuk diberi taklimat awal. Dulu mungkin kita dah pernah belajar, tapi mungkin dah lupa dah kot. Malam ni Allah pilih kita taklimat awal, promosi dulu, supaya kita bersedia. Kalau tidak kita pun dah lupa, tak tahu dah jumpa mungkar nakir dah sampai dah. Jadi bila kita masuk pengajian ni, Allah pilih kita bersyukurlah. Sebab Tuhan, bila Tuhan pilih tu maksud dia nak bagi sesuatu. Macam ahli tasawuf kata, bila Tuhan gerakkan kita untuk berdoa, maksudnya dia nak bagi kita sesuatu. Tu yang dia gerakkan kita berdoa. Kita belajar ilmu hakikat dulu kan. Mana kita ada kuasa nak berdoa tu, nak fikir doa pun tak boleh. Tiba-tiba satu hari Tuhan gerakkan kita berdoa. Ya Allah, bagilah aku ni rezeki aku cukup. Maksud dia Allah nak bagi lah tu. Sebab tu dia gerakkan kita berdoa. Dia nak bagi lah tu. Jadi yang malam ni dia gerakkan kita datang ke majlis ni, supaya dia nak bagi kita persediaan nak berhadapan mungkar nakir azab kubur. Siapa-siapa pun tak akan boleh lepas. Semua orang akan kena. Cuma kita dipilih malam ni untuk kita ulang kaji. Wallahu a'lam. Jadi sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. Kita jumpa dalam kuliah akan datang, masih sambung cerita mungkar dan nakir azab kubur. Selepas itu barulah kita nak pindah timbangan amal. Lambat lagi, cerita azab kubur ni panjang. Kita nak perhalusi sampai betul-betul lah, sampai kita menjawab golongan yang kata azab kubur ni tak ada. Sampai kita nak jawab golongan tu, nak bagi sandaran-sandarannya. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.